packing kali kau tengah sini. Negeri Johor amat bertuah kerana mewakili habitat semula jadi di bahagian selatan semenanjung Malaysia. Dikelilingi Selat Melaka di bahagian barat, Laut Cina Selatan di bahagian timur dan sangat kaya dengan kepelbagaian biologi. Eksplorasi kini berada di Taman Negara Johor Gunung Ledang untuk mengetahui bagaimana ia menjadi salah satu ikon eko-pelancongan dengan jumlah catatan pelancong seramai 18,000 orang setiap tahun. Pada masa yang sama, saya akan mengikuti ekspedisi warisan semula jadi Johor di Bukit Tukau, Bukit Belading dan Bukit Rebang Kambing yang merupakan kawasan tadahan air yang sangat penting bagi daerah tangkap. Ianya berkeluasan 320.32 hektar dan terletak lebih kurang 2 km daripada Taman Negara Johor. Hasrat ekspedisi ini sejajar dengan polisi kepelbagaian biologi kebangsaan untuk meningkatkan kawasan perlindungan sehingga tahun 2025. Di sini dikatakan terdapat satu tumbuhan purba yang berusia jutaan tahun. Ingin mengetahui dengan lebih lanjut? Ikuti saya, Azura. Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat datang ke Taman Negara Johor Gunung Ledang. Terima kasih. Okey, sebelum kita masuk, Azura kena buat pendaftaran. Lepas tu saya akan buat penerangan. Lepas tu kita boleh teruskan perjalanan menuju ke puncak Gunung Ledang. Okey, ini sajalah yang saya perlukan. Ya, saya. Kalau macam dekat kawasan Gunung Ledang ni ada dia punya Oh ya. tapi kayu Itu dia pakai tanah hutan tu. Tu tacas tu. bam. Bro, ni pokok keruing. Oh, betul. Ni pokok keruing. Ya, Zura, ni salah satu pokok kaum Microcap. Iaitu spesies pokok keruing lah. Kenapa saya kata kaum Microcap? Sebab pokok ni dia tidak mengeluarkan getah tapi dia mengeluarkan dama. Okay, ini adalah spesies keruing berbulu. Kenapa kita panggil keruing berbulu? Sebab kalau Azura tengok, dia punya daun ni berbulu. Ya. Nampak berbulu kan? Tapi macam dari segi perbezaan dia dengan pokok meranti pula macam mana? Okey, Banyak kalau- perbezaan ke? Okey, dia ada perbezaan. Kalau dari segi banirnya lah, kalau kita tengok dia punya banir dia banir kembang. Kalau macam meranti dia punya banir tak adalah kembang yang macam ni. Lepas tu dia punya kulit dia seperti apa berkopik-kopik. Berkopik-kopik kan. Tapi kalau meranti dia punya kulit tak macam ni. Dia seperti perahu sampan, corak dia. Kan dia panjang-panjang ya. Ini adalah spesies pokok meranti. Sekarang saya dah nampak perbezaan dia. Macam dia punya akar. Yang kalau meranti dia punya banir taklah sebesar seperti banir keruing. Yang satu kita tengok dia punya kulit pun kan berbeza kan dengan corak yang keruing tadi. Keruing dia berkopik-kopik. Yang ni Dia kata dia melurus tegak Ya, dia panjang melurus. macam sampan ni. betul macam corak perahu sampan. Kalau macam pokok meranti ni kan dari segi komersial dia, Okey. nilai dia sangat tinggi. Ya betul, sangat tinggi. Dia sama juga seperti pokok keruing tadi dan dia sangat sesuai lah untuk dijadikan kayu tiang rumah lah. Dalam industri kayu lah. Itu kita kategorikan sebagai pokok balak lah. Untuk buat kayu. Dari segi pengalaman Cik Karul juga, kalau kita tengok daripada saiz pokok meranti ni, adakah ia satu pokok yang sudah matang atau masih boleh membesar? Oh, ini memang bagi saya saiz macam ni memang dah matang lah.
memang dah cukup matang. Cukup matang. Dia tunggu time saja untuk rebah. Terbang di jalan je Kita dah sampai ke? Ya, kita dah sampai Taman Bonsai ni. Okey, ni Azura, kita dah sampai Taman Bonsai. Ni sekarang kita dah ada di ketinggian 1100 meter ni. Kalau di hadapan kita nanti kita akan jumpa CP7, iaitu checkpoint Bukit Botak. Okay, Azura, sekarang kita dah sampai dekat CP7 ni. Checkpoint Bukit Botak. Keseluruhan checkpoint dia ada berapa? Kita ada 8 checkpoint. Checkpoint yang terakhir adalah kawasan puncak lah. Dan daripada sini kita mengambil masa lagi 1.5 jam untuk sampai ke puncak Gunung Ledang. Dia punya jalan dia adakah serupa atau dia makin lagi susah? Atau okey lagi? Makin susah. Bila kita lagi tinggi, dia lagi cerun. So lagi susah. Lagi mencabar lah ya. Betul. Tapi walau bagaimanapun tetap juga kita kena teruskan perjalanan. Jom kita teruskan. Sini kawasan dia bukan inilah, dia Bukit Botak. Ini Bukit Botak, Azura. Sekarang kita berada di ketinggian 1174 meter lah daripada aras laut. So kalau 1174 ni memang dah kawasan dah tinggi dah sejuk lah macam kita rasa sekarang ni. Dan kawasan ni kalau awak tengok dia punya pokok pun dah bersaiz kecil. Lagi tinggi kita berada, lagi tinggi kita pergi lagi kecil lah pokok tu dari segi saiz dia lah. Macam kawasan Bukit Botak ni, tengok dia ada macam tanah terbuka ni kan. Ya. Ada tak orang datang berkemah dekat sini? Pada ketika satu masa dulu, kawasan ni memang merupakan kawasan tapak kemah lah. Jadi bila orang selalu berkemah kat sini, maka licinlah kawasan ni. Jadi sekarang pihak pengurusan Taman Negara Gunung Ledang dah tidak membenarkan pelawat berkemah di kawasan ini, supaya untuk kita merawat balik bukit ni, supaya boleh tumbuh-tumbuhan boleh tumbuh balik lah. Okay, Azura, saya ada ni jumpa orkid yang paling menarik sekali kat Gunung Ledang ni. Ni dia, orkid slipper. Orkid slipper? Ya. So biasanya kawasan 1000 meter paling senang kita nak jumpa lah. So sekarang kita dah ada dekat kawasan 1000 meter lah. So orkid yang paling menarik kat Gunung Ledang. Macam dekat Gunung Ledang, kawasan Gunung Ledang ni ada berapa banyak spesies? Setakat ni kita ada lebih kurang 88 spesies orkid yang dah dikenal pastilah di kawasan Gunung Ledang ni. Orkid slipper ni dia sangat sesuai di kawasan tanah tinggi sajalah. Sebab dia nak kena sejuk-sejuk. Betul, suhu yang sejuk macam ni. Ya. Sekarang ni pun masih ada lagi air. Betul. Bunga dia. Ya. Sebab dia suka kawasan yang lembap, sejuk.
Jadi sepanjang ni kalau kita jalan trek memang senang lah. Ya, Kalau kita betul-betul buka ya, mata akan nampak. Betul. Kita ada tempat yang akan adanya orchid sleeper ni. Ledang sememangnya unik kerana ia hanya duduk di sekitar 1000 meter dari paras laut ke atas. Dan sekiranya anda ingin datang ke kawasan Gunung Ledang ni dan ingin mendaki, buka-bukakan mata anda supaya anda dapat melihat kecantikan sleeper orchid ini. Tapi yang penting, sekiranya anda berada di sini, janganlah pergi petik bunga ni masuk dalam beg bawa turun. Jangan buat perkara-perkara seperti itu. Khazanah alam ini patut dibiarkan di tempat asalnya. Mantap. Saya sekarang dalam perjalanan untuk menuju ke Bukit Reban Kambing untuk melihat satu spesies flora yang baru saja ditemui. Ia dipanggil Cycas cantifolia atau lebih dikenali sebagai paku berlagu oleh orang asli. Ia merupakan hyperendemik di kawasan ini dan juga di Bukit Tukau. Untuk sampai kat tempat ni, perjalanan dia sememangnya memerlukan ketahanan fizikal yang sangat-sangat tinggi sebab dia susah. Kecerunannya dalam lebih kurang 55 darjah macam itulah. Jadi, apa kata kita teruskan perjalanan lebih kurang dalam 50 hingga ke 100 meter untuk melihat dengan mata sendiri Cycas cantifolia. Right, so we thought it's a plant that can only grow on limestone. And then it's suddenly found here, and this is not limestone. And then when we start collecting other plants, we find other plants that should be growing on limestone, but this is not limestone. So it's a very peculiar place here. Limestone is what we call basic soil, and this, I think, here is acid soil. So usually plants will either grow on basic or on acid. Very few can manage to grow on all of them. Very exciting. So very moving exciting. forward is trying to find out why and Yes, what type of soil it is so Yes, special that yeah. these plants can actually grow here. Yeah. And that's why this is a very special place. And it's so strange because, you know, we say, oh, Malacca, people were looking at plants here from 1850 onwards. We think, oh, they found everything, nothing else to be found. And suddenly you find a cycas. Malaysia, there are only 3 cycas before. One on the seashore, one on limestone in the north, and one deep in the forest. These plants are very old. If you see a plant that's about 12 feet tall, it's way over 100 years old. Right. Yeah. Okey. Selalunya kita sebutlah kalau dalam keadaan anak sungai macam ni, dalam kawasan guna tanah ditukarkan daripada hutan pada ladang, mana sini adalah dalam kebun durian. Masalah utama adalah over fertilization. Maknanya dia menggunakan baja dengan lebih. Apabila hujan apa semua, dia akan masuk ke sungai. Jadi air itu apabila tinggi dalam jumlah atau total phosphorus yang tinggi, apabila kita ada algae, kita tengok nanti gambar, kita boleh ambil gambar nanti algae itu. Algae itu apabila tengah hari masa cerah ni, dia fotosintesis yang tinggi. Jadi sekarang kalau nak tengok bacaan dia, 112 ni 112 tu melebihi ketepuan sebenar. Air dalam air ni.
dalam masa depan kalau ada plan untuk ambil balik tanah, kita kena fikirlah. Jadi kena tukar balik pada hutan. Kalau ini boleh tukar balik kepada keadaan asal, tapi memerlukan 5 tahun, 10 tahun tukar balik tanah dengan pokok hutan kembali berhenti membaja dan sebagainya, beri kualiti dan kuantiti air akan jadi lebih baik lagi. Begitu. Kami dalam ekspedisi ke Gunung Belading dan ke Bukit Tukau. Di sini kita akan cuba melihat apakah jenis batuan yang ada di kawasan ni, yang mana kita dapati di Gunung Belading kita dapati batuan igneous, jenis granat. Berdasarkan mineral yang ada pada tekstur yang ada pada batuan ni, jadi menunjukkan dia berbuti agak kasar. Kita nampak mineral-mineral yang ada dalam dia yang mana terdiri daripada quartz, feldspar, biotite. So it's confirm lah. Dari segi konservasi, apa kaitan dia? Kenapa perlu dibuat kajian di sini? Sebenarnya hidupan ni ada kaitan dengan tanah dan batu yang terdapat situ, terutama macam orchid. Jadi itu mempengaruhi tumbuhan saya rasa lah di kawasan tu. So untuk batuan jenis ini, untuk granat ni, dia adalah bila dia terurai menjadi tanah, dia bersifat beraksid. Jadi kemungkinan ada tumbuhan-tumbuhan yang tertentu yang sesuai untuk hidup di atas tanah yang beraksid. Sebab itu dah panas kan. Kita di Taman Negara ni, di Taman Gunung Ledang, Port Kuasa ni kan, kita sedang memeriksa lah sepadan hutan Gunung Ledang dengan tanah milik persendirian lah. Dengan menggunakan aplikasi yang kami ada lah, iaitu GIS ni lah. Wow. Di mana GIS ni dia akan akan memberitahu lah di mana kedudukan batu asal sepadan hutan dan garisan sepadan hutan di antara Taman Negara Gunung Ledang dan juga tanah milik. Eloklah sebab saya pun tertanya-tanya juga memandangkan kawasan Taman Negara ni sangat luas kan. Betul. Lebih daripada 8,000 hektar. Ya, betul. Jadi bagaimana kita nak memastikan yang sempadan ni dilindungi? Okay. Ini adalah batu sepadan hutan lah di antara tanah milik dan juga hutan Taman Negara Gunung Ledang. Setiap sepadan dia mesti ada penanda lah, batu yang sah dari segi undang-undang lah. Kalau orang secara tak sengaja tolak ini pun kita boleh detect. Betul. Kalau ada pihak yang tak bertanggungjawab kan, dia cuba mengganggu batu ni, cabut, dan pihak kami juga boleh mengesan di mana kedudukan batu tu dengan bantuan alat ni lah. Wah, hebat. Kalau daripada sini kita boleh tahulah kan dekat mana kedudukan Taman Negara Gunung Ledang lah. Jadi koridor yang dia nak buat tu mana? Koridor dia ni lah. Kita daripada Bukit Tukau ni, dia akan straight ke sini lah yang kita tandakan ni. So ni Our family trips will be going to the jungle. Inilah dia pokok Ficus cantifolia yang kita nak cari-cari itulah. Wah, mana dia punya depan tu? Kita tengok depan dia. So, depan tu ialah dia punya tempat. Ficus ini dia memang unik sebab daun-daun dia memang tumbuh kat hujung saja. Dia memang jarang bercabang lah, kecuali bahagian atas tu dah putus ataupun patah. So, mereka mungkin boleh akan keluar
dahan dari tepi lah. Jadi Cycas cantifolia ni, Cycas apa cantifolia keistimewaannya yang menyebabkan ramai penyelidik dari seluruh Malaysia datang nak buat kajian? Okey, merupakan spesies Cycas yang keempat lah yang dijumpai di semenanjung Malaysia. So, spesies ini memang unik sebab dia baru sangat dijumpai iaitu dalam sekitar tahun 2008 oleh penyelidik dari FRIM jugalah. Ada pihak dari taman yang memberitahu kami bahawa ada satu spesies Cycas di puncak bukit ini. So, tim kami dari FRIM datang ke sini menyelidik dan telah memastikan bahawa inilah spesies baru. Jadi mereka menamakannya sebagai Cycas cantifolia. Adakah ini dari keluarga Palma atau macam mana? Bukan, dia sebenarnya dari family Cycadaceae. Bukan dari family Palma pun, bukan even dari family kelapa pun. Dia ada spesies dari family yang tersendiri. Daun dia pun ni sangat keras. Ya, memang keras sebab ini memang dikatakan dari sebelum pun zaman dinosaur, kewujudan zaman dinosaur. So, mereka telah beradaptasi. Sebab zaman dulu memang cuaca tu memang tough lah. Dia memang sejuk, panas. So, mereka telah berevolusi lah sehingga menjadikan mereka punya sistem macam ni. Dia ada dua jenis, jantan dan betina pokok ni. Dia bukan kedua-dua organ dalam satu pokok. So, ada yang jantan, ada yang betina. Kalau jantan tu, dia ada keluarkan satu kon. So, kalau kon, itu ialah jantan. Kalau nampak dia macam satu pokok kubis, ada biji-biji, itulah betina. Dari segi populasi dia, ada berapa banyak di kawasan bukit ni? Okey, masa kami dulu memantau kawasan ni ada dalam 100 lebih. Tapi kami diberitahu oleh PTNJ, so baru-baru ini mereka sebelum ekspedisi dulu mereka telah reki kawasan ini lah. So mereka kata ada 1000 pokok lebih. Wow. So memang satu penemuan yang sangat baik lah saya rasa sebab kalau ini menunjukkan yang mereka boleh survive, kemandirian tu memang tinggi lah. Tinggi. Tapi dia punya isu sekarang ni, kalau dia boleh hidup di sini, tetapi kalau kita tak gazetkan tempat ni, habislah. Habislah. Itu je lah sebenarnya dia tujuan ekspedisi ni dijalankan lah, sebab dia cuma dijumpai di kawasan sini saja. Ada yang dipanggil hyperendemic tu lah. Hyperendemic. Maksudnya di seluruh dunia tu memang tak jumpa kecuali di sini sahaja. Sebelum ini lah kami telah menemui terdapat sejenis kumbang yang dipanggil weevil. Okey, kumbang yang sama yang mendembunga buah di ladang pokok kelapa sawit. Jadi kumbang ini dipanggil weevil. Mereka akan dapat rasa bila kon jantan tu matang dan mula mengeluarkan debunga di mana masa tu dipanggil anthesis. Debunga tu dia akan keluar and then yang weevil tu akan hinggap di kon debunga itu dan badannya akan dipenuhi dengan debunga itu. And then weevil itu akan masuk ke dalam kubis betina itu. Dan masa itulah by chance, by peluang debunga itu akan jatuh ke dalam kubis tu dan dia akan proses persenyawaan akan berlaku lah. Mensenyawakan buah itu. Seperti yang saya cakap, ekosistem biodiversity sangat penting sebab itulah akan mengekalkan suatu sistem itu akan berjalan dengan lancar dan sempurna. Usaha konservasi sememangnya sesuatu perkara yang tidak boleh dipandang ringan. Dengan kepesatan pembangunan, sudah pasti setiap hidupan yang ada di bumi ini pasti akan terjejas. Setelah bersama dengan penyelidik-penyelidik dari seluruh Malaysia, saya telah mempelajari dengan banyak sekali. Dan apa yang pasti, setiap benda yang ada di bumi ini saling bergantung di antara satu sama lain. Tidak kiralah dari daun yang reput, ke sungai yang mengalir dan ikan yang menjadi sumber makanan kepada haiwan lain hinggalah kepada pokok yang menghasilkan oksigen. Bayangkan jika salah satu daripadanya hilang, maka runtuhlah ekosistem ini. Dan dengan usaha yang dijalankan ini, diharapkan lebih banyak lagi kawasan di negara kita dapat diselamatkan demi masa depan kita. Ingat, kita tidak mewarisi alam ini daripada nenek moyang kita, tetapi hanya meminjamnya daripada generasi yang akan datang.
Hangat dia. Janganlah nanti siapa nak siap. Okay. 1, 2.